masuk sampai sudut sedikit kan, sampai 75 darjah. Ingat lagi tak? Ingat tak? Ke dah lupa? Okey, untuk hari ni, okey, kita nak tengok balik sedikit. Hari tu kita dah lalu, kita tak tunjukkan cara macam mana nak lukis dua garisan selari. Okey, sekejap. Okey. Okey. Boleh nampak paparan dia? Boleh Okey, di sini lah tak tunjuk slideshow. Di sini awak nampak satu garisan AB dan dia minta kita supaya dibahagikan kepada 3 bahagian yang sama. Nampak tak? Okey. So kita nak bahagikan garisan ni kepada 3 bahagian yang, so kita akan ambil jangka lukis. Hari itu saya akan A pergi ke 1. Okey. Menggunakan jarak yang sama A1, 1 pergi ke 2. Begitu juga 2 pergi ke 3. Okay, so di 3 ni you akan bawa dia pergi ke hujungnya B. Okay, so sekarang ni kita nak tunjuk sedikit lah. Okay. Okay, sekarang ni saya tengah buka saya punya paparan yang baru. Okay, yang berkali hijau. Awak nampak tak? Ke lambat sampai? Nampak. Okay, okay, good. Okay, kita buka. Okay. Okay, saya ada nampak garisan selari yang saya tulis kat bahagian penjuru atas ni? Boleh nampak Tolong bagi tahu Okey. Ini adalah antara peralatan yang diperlukan lah bila mana awak nak melukis garisan selari. So jangka lukis kena ada. Okey. Dan 2 set square. Satu yang di atas ni adalah yang 30 dan 60. Dan yang di bahagian bawah ni adalah set square 45 darjah. So dia datang sepasang. So wajib adalah. Okey, tadi yang kita namakan tadi tu adalah garisan A dan garisan B kita. Boleh nampak Sekarang ni saya nak bahagikan kepada 4 bahagian. Ini adalah contoh soalan. Okey. So mula-mula sekali, okey, kita punya set square asalnya tak ada kat sini lah. Okey. Okey, garisan tu kita nak lukis. So kita akan ambil set square. Kita akan letakkan hujung di sini hujung bahagian kat sini. Ni nampak arrow saya. Hujung ni Okay, dia menuju ke titik yang hujung di belah kanan. Okay, so cara awak laras awak punya set square macam ni lah. Boleh tak? Mula-mula sekali. Dia tak kisah set square awak 45 ke 30, 60 duduk di sini pun tak apa. Tapi kenapa saya pilih yang 60-30? Sebab saya nakkan yang panjang. Okay, bahagian ni yang panjang. So saya gunakan yang ini lebih sesuai lah. Dia tak jadi masalah bila you gunakan 45 ke, ikut keserasian, ikut kesesuaian awak. Bolehkah? Boleh nampak ke setakat tu? Hello? Boleh. Boleh Okey, sekarang ni awak dah tahu bila ada soalan yang macam ni, minta kita buat garisan selari. So antara peralatan yang penting di sini adalah 3 benda ni lah. Di samping pensel awak lah. Okey, kita ada 2 set square dan 1 jangka lukis. Okey, awak boleh adjust awak punya set square ni supaya dia duduk betul-betul garisan lurus di sini. Di mana dia menyentuh hujung titik 4. Kenapa 4? Sebab saya pilih soalan 4 pembahagian. Okey, dan bahagian hujung pada bahagian B lah kalau ikut soalan kita tadi. Okey, so kedudukan dia adalah bebas tapi as long as dia berada betul-betul di atas titik yang kita nak sambungkan tu lah. Boleh ke setakat ni? You kena imagine sikit lah. Bagi siapa yang ada alat lukisan, dia dah boleh demo sekali lah. Okay, yang tak ada tu dia kena fahamkan lah. Dan tolong ingat. Okay, ni saya ulang balik Set square diletakkan di bahagian sini. Okay, and then lukiskan garisan yang colour purple.
Saya dah lukis siap-siap. Sekejap kita akan demo balik lah. Okey, letakkan macam ni. Katalah gini saya letak macam ni dah. Okey, macam mana saya nak bergerak pergi ke garisan yang seterusnya? Kat sini, kat sini, kat sini. Okey, tadi pembahagi ni saya dah bahagikan. Saya bahagi menggunakan, jarak dia bebas Saya bahagi menggunakan, sekejap saya laras sikit. Okey, katalah saya ambil jarak dia 2. For example lah. Saya akan letak di bucu macam tu. Boleh tak cara awak nak laraskan awak punya jangka lukis? Awak pilih je jarak ni. Okey, jarak ni adalah bebas. Tapi kita tak naklah terlampau besar gitu. Okey, agak-agak sahaja. Saya pilih random. Katalah saya pilih gitu contohlah. Boleh ikut setakat ni? Boleh ke? Hello? Boleh. Please? Boleh And then saya akan tandakan saya punya tu garisan nombor 1. Boleh faham Sekarang jangka lukis saya ni lebih kurang jarak dia. Okey, saya akan tandakan dengan garisan yang berkala merah kat sini 1. Lepas tu saya akan angkat saya punya jangka lukis, saya pindahkan pula pada titik yang kita dah tanda tadi. Saya akan lukiskan lagi sikit lengkung di situ. Calik siap-siap. Boleh faham tak setakat ni? Boleh Okay, next. You pindahkan pula jangka lukis dekat titik yang kedua awak cari tadi. Sebab sekarang ni kita nak cuba cari pula titik kita yang nombor 3. Lukis pula. Tanda sikit kat situ. Okay. And then last kali, you angkat you punya set square, jangka lukis. Pindahkan pula di situ. Awak akan lukiskan calik sikit. Dapat titik yang ke-4 kita. Okey, setakat tu ada masalah tak? Saya letak tu. Okey, saya dah dapatkan 1, 2, 3, 4. Okey, so sekarang ni tadi saya ajar awak melaras dulu kan? Okey, tak kisahlah you nak laras ke, yang mana mudah lah. Kalau saya tandakan guna jangka lukis dulu. Saya punya set square akan datang yang seterusnya. Saya saja bagi tahu awal sebab saya nak awak alert. Boleh So, bila dah selesai, awak tandakan membahagi 4 di sini. Kalau nak 3, bahagi 3 je lah. Okey, kalau nak 5, bahagi 5. Boleh tak ada masalah yang ni Okey, garisan yang color merah ni adalah bebas untuk awak melukis. Okey, bukaan sudut dia juga adalah bebas. Dan ingat lagi tak syarat dia? Walaupun dia bebas, dia ada limitation dia. So, siapa yang ingat bukaan sudut dia berapa yang dibenarkan? Yang sangat sesuai. Memang bebas tapi dia ada limit jugalah. Berapa di sini? Siapa yang ingat? Boleh respon? Okey. Berapa angle dia di sini? Angle dia theta. Tapi dia ada syarat dia. Kita dah bagi tahu dekat awak minggu lepas. So apakah syarat dia? Anybody can help? Hurry up. Kah? Senyap je ni. Betul-betul kelas Alamaya ni. Tak ada orang. Syasha. Apa syarat sudut di situ? Sebelum kita buat garisan yang color merah di sini. Okey, apa syarat yang perlu awak patuhi? Do you still remember? Please respond. Syasha. Tak ingat cikgu. Ya Allah, ampun ni belajar apa ni? Lina, Afdalina. Dia ada syarat dia. Bukan main redah je. So apa syarat dia? Benda ni basic sebab tu kita tak boleh nak langkau. Kena buat basic dengan awak dulu. Sebab kita hanya boleh bersuara secara virtual. So macam-macam kaedah yang saya cuba sampaikan. Hopefully awak ingat lah. Okay, Afdalina. Apa-apa syarat nak melukis garisan yang berkala merah di sini? Ada syarat dia? Minggu lepas kita... cepat. 45 darjah. Are you sure 45? 45 tu adalah salah satu jawapan dia. Tapi ada syarat yang lebih tepat di sana. Apakah syarat dia?
Amar Arif? Kah fikir kah? Cepat. Hurry up. Hurry up. Laraskan sesiku set je. Belum lagi. Ni saya nak buka, saya nak buat garisan merah ni kan. Okey. Dia adalah bebas. Tapi dia ada syarat dia. Sudut di sini mestilah sudut tirus. Lupa dah. Mestilah sudut tirus. Okey, sudut dia mestilah sudut apa? Sudut tirus. Okey. Sudut tirus adalah kurang dari berapa? 90 darjah. Boleh yang tu? Boleh ya? So bukaan kita adalah sudut tirus. Boleh ke? Hei, sudah lupa mah. Macam mana ni? Okey, boleh ke? Hello? Boleh. Sudut yang di sini adalah sudut tirus. Itu adalah syarat dia. 45 termasuk di situ. Tapi 45 bukannya syarat, orang kata syarat yang wajib awak follow 45 sahaja. Bila sudut 45, sudut lain dah tak boleh pakai. Tapi bila sudut-sudut tirus, di mana sudut dia adalah kurang dari 90 darjah. So yang ini adalah dia punya syarat. Maksudnya 89 boleh pakai sehinggalah sudut 1 darjah. Tapi 1 darjah, 2 darjah, 3 darjah tak sesuai lah. Yang bersesuaian dengan kita lah. Boleh faham Okey, ni adalah syarat dia yang pertama. So bila you nak hands on nanti, ini adalah antara perkara-perkara penting yang awak perlu ingat. Walaupun you belum mahir, tapi sebelum nak mahir, kena tahu dulu dia punya syarat-syarat penting. Okey So clear? Bab yang pasal sudut mestilah sudut tirus sebab saya nak buka garisan kalau merah. Okey, panjang dia adakah bebas ataupun kena ukur dulu? Soalan saya, garisan lurus di mana bukaan sudut tirus saya tadi dah lukis. Okey, saya lukis setakat ini. Adakah saya sukat ataupun dia adalah bebas? Garisan straight yang di bawah ni, yang saya tunjuk ni. What's the answer? Bebas ataupun dah ada ukuran yang wajib diikut? Which one is your answer? Bebas. Yes, dia adalah bebas. Okay, saya tak sukat pun. Saya hanya buka mengikut sudut tirus, saya buat je garisan, tak adalah terlampau panjang. Kalau saya buat apa panjang kat sini nak demo dekat awak, saya punya set square dah tak muat, tak boleh masuk. Jadi saya buat setakat ini sahaja. Boleh Okey, tadi saya dah tunjukkan kita punya jangka lukis. Okey, pilih je berapa, cucuk kat sini. Okey, you buat lengkung and then pindahkan. So, semua dia punya jarak keempat-empat ni adalah jarak yang sama. Tak boleh lari. That's why you have to always counter check awak punya jangka lukis. Kita tak nak jangka lukis awak terkehel. Sebab tu saya tak galakkan awak guna jangka lukis yang dekat kedai RM2-3 tu. Dia bukannya kita underrate dia. Cuma tak sesuai sebab bila jangka lukis yang macam tu dia punya dekat bahagian sini dia akan sentiasa loose. Awak pula tak selalu check. Bila you nak tandakan untuk yang kedua, ketiga, keempat, dia akan lari sikit. So at the end, jawapan awak tak akan dapat garisan selari yang sama pembahagian dia. Jarak dia tak sama. Boleh faham So apa yang penting adalah mata pada pensel, jangka lukis awak kena sentiasa dijaga. Yang ini kalau kita pakai mechanical pencil, dia okey lah. Tapi kalau you pakai pensel yang kena asas sentiasa tu, you have to always make sure dia punya mata sentiasa tajam. Understand? Tak boleh tumpul. Okey, bahagian sini yang saya tunjukkan di sini mestilah diketatkan selalu. Selalu kena tengok di bahagian sini. Ini adalah peralatan jangka lukis yang awak kena sentiasa tengok dekat dia lah. Tak boleh abaikan. Sebab ni antara alat-alat penting awak lah.
Okey, boleh setakat tu Okey, sekarang ni saya dah tunjukkan tadi cara awak nak melarasnya. Ni set square asalnya duduk kat mana-mana je. Kita lah ambil set square ni bagi sentuh di hujung bahagian yang keempat pembagi kita dengan bahagian hujung garisan hitam yang saya lukis. Okey. Set square yang 30, 60 ni awak dah kenal Okay, so macam mana cara pula awak nak ambil satu lagi set square. Ni set square yang 45 yang gerak ni. Okay, macam mana you nak letakkan dia? Okay, dia adalah bebas. Sama ada you nak letak kat sini pun boleh. Tapi bagi segaris lah. Jangan buat sengit. Okay, you bagi segaris. Okay, you nak kalau apa jadi kalau you letak di sini? Saya nak tanya awak. Saya nak demo dekat sini Okay, kalau katalah you lebihkan set square yang bahagian bawah ni ke sini. Kata dia letak sampai hujung sini contohlah. Boleh nampak paparan saya tunjuk ni? Kau tak boleh nampak bagi tahu. Boleh nampak saya punya set square bergerak tadi? Hello? Boleh Boleh faham Okey, katalah kedudukan set square yang dah ditentukan. Set square yang pertama saya tadi duduk macam ni. Set square saya yang kedua saya letak macam ni. Okey, bila saya nak tambah garisan selari, saya kena ada lagi 3 garisan lah kan? Okey, saya nak tanya awak, set square yang bahagian atas atau yang bahagian bawah yang akan kita gerakkan supaya garisan selari yang berikutnya dapat kita lukis. Cuba fikir. Saya punya set square saya letak macam ni. Set square yang kedua. Ni saya panggil set square kedua, 45 darjah. Saya letak di bawah. Which one yang akan bergerak? Adakah kedua-duanya bergerak atau satu sahaja yang bergerak? Satu tu yang mana satu? Yang 30 ke yang 45 darjah? Cuba fikir. Saya bagi 2 second. Fikir Sat. Yang mana satu yang akan bergerak? Cepat. Cepat. Which one? Kah, yang mana satu? Ni set square 45 bawah. Okey, ni set square bahagian atas. Okey, so bila saya nak buat garisan selari, 1, 2, yang ketiga. Set square yang mana yang perlu digerakkan? Gerak dua-dua ataupun gerak satu? Tapi yang satu, kalau you kata satu, which one? Yang bawah ke yang atas? Yang atas. Yang atas, very good. Yang bawah akan kekal di tempat situ sahaja. Understand? Boleh? Okey, yang ini, yang bahagian 45 ni, dia akan jadi landasan. Okey, yang ni Yang ni dia akan jadi seolah-olah macam landasan kita lah. Okey, yang ni landasan kereta api. Yang di bawah ni adalah landasan, iaitu 45 darjah. Sudut 45 darjah. Boleh setakat ni? Okey. Boleh Yang ni adalah sudut 45 darjah. Jadikan dia sebagai landasan. Yang bahagian atas ni dia akan gerak. Boleh faham? Okey. Yang akan bergerak adalah bahagian atas. Yang bawah adalah landasan. So seolah-olah macam kita naik kereta api lah. Dia ada landasan dan ada kereta api. Okey. You faham yang itu? Mudahlah. Sebab landasan akan kekal di tempat itu juga. Yang bergerak adalah kereta api. So yang di atas ni seolah-olah dia adalah kereta api lah. Okey, yang ini. Boleh sekarang saya nak bergerak. Okey, sekarang ni kalau saya letak. Okey, tengok betul-betul set square saya katalah yang bawah saya letak ujung tu. Saya letak gitu je. Okey, so saya akan gerakkan yang ini. Ni cara saya nak gerak lah. Okey, saya gerak sini. Saya gerak sini. Apa akan jadi? Kalau saya letak set square yang bahagian bawah ni terlampau hujung dia rapat ke sebelah kanan. Apa jadi? Cuba tengok. Apa masalah yang akan awak hadapi? Dia sengit. Dia dah tak ada landasan. Kereta api awak ni seolah-olah akan terbabas. Sebab landasan dia dah hilang di sini. Nampak tak? Boleh faham tak maksud saya? Boleh. Jadi kalau you nak teruskan tak boleh lah.
mungkin nanti you punya set square terkehel pergi ke lain lah, yang ini garis awak takkan dapat selari. So, apa yang ini tak boleh yang ni tak boleh pergi ke lain lah. Yang ni mesti duduk di hujung. Ini adalah kita punya starting point kita. Boleh faham Okay, so kita akan letakkan justify you punya set square yang awak katakan tu sebagai kereta api. Betul-betul awak dah nampak demonstrasi tadi. Kenapa set square yang 45 iaitu yang refer pada landasan kereta api kita tadi tu tak boleh letak di bahagian hujung gitu. At the end bila you gerakkan yang bahagian kereta api atas tu, dia dah hilang landasan. So, yang ini adalah common sense. Okay, apa dia common sense? Oh, fikir logik lah. Okay, dia lebih sesuai kalau you letakkan dia, you adjust dia segini rupa. Saya adjust dia setakat itu. Garisan ni mesti kena lah bahagian ni. Okay, dengan set square. Dia tak boleh saya ingat. Dia kena yang ini landasan, yang ini kereta api mesti kena duduk di atas line set square awak. Boleh faham setakat ni? Walaupun saya terang hari ni you nampak, tapi kan nanti bila you nak demo, you akan terkehel juga. Nombor satu. So saya akan setiap kali saya akan ulang lah untuk buat garisan selari. Sebab kita tak boleh nak tengok awak melukis. Okay? In actual situation. So apa yang saya boleh jelaskan, saya akan ulang sebab kelas saya pun tak semua yang masuk. Boleh faham Nak supaya awak dapat lah. Okay, and then kita akan, saya akan pilih, let's say, this color lah. Okay, saya akan cuba gerakkan saya punya ni lah. Saya punya set square ni. Sekejap Okay. Kita akan gerakkan dia ke, ni kita akan gerakkan di atas landasan macam ni. Macam tu. Nampak tak? Okay. So kita akan lukis garisan yang kedua. So saya lukis garisan yang kedua. Start daripada kita dah bahagi tadi. Kita akan lukis garisan sampailah ke sini. Boleh nampak tak garisan? Ni nampak garisan yang kedua. Dan jangan awak lari daripada landasan kereta api. Okey, landasan kereta api tu yang bahagian bawah ni awak kena pegang kuat-kuat lah tangan sebelah awak, belah kiri. Kalau yang tangan biasa kanan, dia akan pegang set square 45 ni supaya dia tak bergerak. Okey, make it fix. Okey, yang akan bergerak adalah ni set square ni. Dia akan bergerak atas landasan lah. Ni. Okey, landasan yang ni akan kekal. Okey, kereta api awak yang ni lah seolah-olah kereta api. Dia akan gerak ke sini. Awak start melukis balik. Okey, untuk dapatkan garisan yang ketiga. So di sini dah boleh lukis. Sekejap. Letak elok-elok balik. Okey. Saya nak lukis garisan. Ni sini. Okey, saya akan lukis garisan yang ketiga. Boleh setakat tu? Yang berikutnya saya akan gerakkan lagi saya punya set square di atas landasan. Sampailah ke sini dan saya akan start melukis garisan selari yang terakhir, iaitu yang keempat. So kita akan dapat 4 garisan selari. Okay, set square dah boleh awak alihkan lah. Dia akan dapat, ni pembahagi dia dah jadi semua sama lah. Sebab kita dah buatkan kaedah selari, pembahagi pun tadi kalau you perhatikan contoh dia saya dah bagi jarak di situ diwakili oleh ni lah 2 cm. Kalau you pakai 20 mm lah. Okay, ni semua sama. Saya ulang balik. Ni semua sama. Ni adalah jarak bebas. Okay, satu dah pilih bebas, yang lain akan ikut sama jarak dia. Okay, tak boleh lain. Dah sama, and then bahagian hujung ni bawa pergi ke sana. Tadi kita dah cerita dah cara nak melaras, letak ni. Okay, and then letak you punya set square satu lagi di bawah sebab yang ini akan jadi landasan. Okay, di mana landasan ni adalah merujuk pada set square yang kedua lah. Kalau you gunakan ini 45, yang di bawah ni akan jadi the other way round lah. Sama ada 30 ataupun 60. Dan pegang bahagian bawah sebab bawah ni dah jadi landasan kereta api. Okay, yang ini yang akan bergerak. Tanda.
Garis garisan binaan. 1, 2, 3. Okey, setakat itu. Ada soalan? Hello? Hello? Tak ada. Boleh faham tak? Paparan jelas tak ataupun sangkut? Jelas. Jelas Okey. Okey, saya akan keluar daripada paparan sini. Okey. Rasa awak tak ada masalah lah. Boleh Sekejap. Okey, ada tak kita punya student menambah hari sini? Tak ada. Masih kekal yang sama. Ada? Saya cek. Banyak tu juga. Ni siapa ni? Zakwan. Alah. Zakwan baru masuk ke? Sekejap saya semak sekejap. Sebab benda basic, saya kalau boleh nak semua faham. Okey, Amal, Arif, Daniel, Mariam. Amal baru masuk ke? Zakwan? Ya. Siapa yang belum masuk? Izlan dengan Elfie. Mana pergi dia orang ni? Tak tahu. Zakwan dengan Amar. Daniel Hakim dah live. Awak follow ke awak dapat sekerat jalan sahaja? Dapat yang Cikgu terang tadi tu. Yang Boleh. pembahagian dengan LP. Apa dia? Aiman? Tak dengar dah. Okey, Zakwan pula. Apa yang awak dapat? Dapat sepanjang itu belajar ni cikgu. Sebab you baru masuk kan? Sorry cikgu. So dapat takat mana tu? Separuh yang cikgu ajak lah. Gaisan selari boleh faham macam mana cara nak setting? Zakwan? Ya. Dapat tak? Macam mana cara nak lukis garisan selari? Menggunakan set square dan juga you punya jangka lukis. Dapat. Okey So clear Kalau tak ada masalah, okey. Okey, hari tu kita dah, ni dah okey membagi garisan ni dah clear macam mana cara, kaedah nak lukis. Okey, dah dapat. So hari tu kita berhenti setakat 75 darjah. Ingat lagi Okey, yang ini pun kita dah, untuk sudut kita dah buat. Okey, sekarang ni kita nak pergi pula pada bulatan untuk basic lah. Okey, yang ini saya, paparan awak nampak dua ni juga Awak nampak slide macam mana dekat paparan awak sekarang ni? Ada dua slide Ke satu? Ada dua. Ada dua. Ada dua yang dia dah terlari lah setting dia lah. Bulatan. Okey. Ada tak, maksud saya ada paparan dekat awak dua slide ataupun satu? Yang color biru ni dekat awak ada dua slide ke ada satu je? Dua slide ke ada satu je? Dua. Ada nombor dua. Dua? Okey, saya dah try end lah tapi okey Okey, boleh nampak saya punya paparan sekarang? Satu slide je kan? Boleh. Hello.
Okey, good. Okey, yang ini, okey, ingat balik dalam bab 2 yang perlu awak ketahui adalah garisan. Okey, garisan kita dah clear. Okey, cuma ada lagi satu garisan selari. Sebelum masuk nanti kita akan buat bit by bit lah. Untuk garisan selari macam mana nak setting. Tadi garisan pembahagi yang selari. Sekarang ni kalau garisan selari di mana diberi pada awak jarak. Okey, kita akan buat nantilah. Okey, garisan dah, sudut pun sudah. Sekarang yang terakhir dalam bab 2 adalah ciri-ciri bulatan. Okey, so awak kena kenal bulatan tu sendirilah. Sebab dalam bulatan ni dia ada istilah-istilah yang tertentu. Sebab apa kita nak emphasizekan ataupun kita nak titik beratkan apa dia punya terms-terms dalam bulatan. Sebab dalam soalan teori yang bawa markah 30 tu, dia ada tanya, okey bahagian ni nama dia apa? You kena tahu ni sukuan. Bahagian ni apa benda pula nama dia? Sektor. Bahagian ni apa dia nama dia? Tembering. Yang ini garisan ni apa nama dia? Semua tu dia akan soal dalam soalan teori. Sebab tu you kena mahir. Okay? So kalau you perhatikan di sini, yang bahagian bulatan ini adalah liletan. You kena tahu ni yang ni. Ni adalah liletan. Okay, dan yang ini pula daripada hujung ke hujung sini adalah diameter. Nampak macam mudah tapi bila exam ni lupa. Okay, kalau separuh daripada tu adalah jejari. Okay, so pergi pula kepada yang ini. Ini yang kita belajar hari tu. Lengkup. Cara saya ulang balik Lengkup mesti ada pusat. Kalau lengkung tak ada pusat. Pusat yang tak boleh diketahui. Awak kena cari. Tapi di sini mesti ada pusat. Bila mana istilah dia adalah lengkup. Okey, kop. Ni telaga ke apa benda lah. Untuk awak ingat. Supaya apa benda beza lengkup dengan lengkung. Clear Okey, yang ini adalah sukuan. Sukuan bila mana ada 90 darjah di sini. Nampak Ada 90 darjah di situ. Mana pen saya hilang dah. Ni. Okay. So di sini adalah Yutalah yang ini mestilah 90 darjah. Boleh Tembering adalah bahagian sini. Yang saya lorekkan. Atau dekat awak saya sebut tembering, lorek tak sampai lagi. Okey. Nampak tak yang saya lorekkan? Nampak. Okey Okey. Tembering adalah bahagian yang ditunjukkan. Dan bahagian garisan di sini, garisan straight kat sini, yang ini pula adalah perentas nama dia. Okey, ni perentas. Okey, kalau dia 90 darjah, semula dia adalah sukuan. Kalau dia lebih ni 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 lebih 90 lah ni. Okey, yang ini adalah sektor. Bahagian yang saya lorek ni. Istilah-istilah ni awak kena mahir lah. Awak kena tahu. Okey, setakat itu ada masalah ke tak? Boleh follow? Boleh Boleh. Kenal mana satu jejari, diameter, lilitan, lengkuk, sukuan, sektor, perentas, tembering. Nampak macam mudah. Tapi kadang bila keluar exam, awak tak boleh jawab juga. Okey, so minta awak fahamkanlah. Okey, so di tengah-tengah ni dia adalah pusat. Siapa tak tahu? Tak tahulah saya. Tu adalah pusat bulatan. Okey, setakat tu. Saya rasa boleh follow. Boleh tak ada masalah. So, we come to the next slide. Ada apa-apa nak cakap ke? Apa tu? Yang on mic tu. Okey ke? Boleh saya terus? Hello? Boleh. Terus. Okey, good Okey, dengar baik-baik untuk bulatan, bila awak diberi satu bulatan, awak dah tahu dah. Bila ada bulatan, for sure mesti ada pusat dia. Okay, mesti ada pusat dia. Tapi kita sekarang nak mencari pusat dia. Macam mana cara nak cari pusat? Bila ada satu bulatan, lepas tu minta awak carikan pusat. Okay, awak tengok langkah dia betul-betul dan cuba fahamkan. Okay, bila kita dah faham, awak dah boleh terus buat latihan dalam modul yang saya bagi itulah.
Saya bagi sampai bab 2 dulu. Sebab saya nak awak settlekan bab 1, bab 2. Boleh Dah selesai tu baru kita akan masuk bab yang berikutnya lah. Okey, so langkah yang pertama adalah, tengok okey, dia minta awak binakan 2 garisan perentas. AB dan juga CD. Okey, boleh nampak tak paparan di sini? Boleh. Okey, langkah pertama dah kenal tadi kan perentas. So langkah dia bila ada satu bulatan diberi pada awak, sekarang kita nak determine dekat mana pusat bulatan berkenaan. So syarat dia adalah yang pertama you kena lukis garisan perentas. Contoh diberi pada awak di sini adalah perentas AB dan juga CD. AB dan CD di sini adalah bebas. You boleh lukis sebarang perentas, tak kira dia punya ukuran. Understand? Boleh Tak ada masalah Contohlah saya ada bulatan, saya conteng sikit. Saya kena ikut syarat yang diberi 2 perentas. So saya bina kat sini 1, saya bina kat sini 1. Boleh je. Tak kisah di mana-mana. Buatlah kat sini ke, ikut awak, terpulang. Boleh setakat itu? Awak faham apa maksud garisan perentas tu? Boleh kita conteng, kita padam sikit lah. Okey, setakat ni boleh Okey, langkah yang kedua. Okey, bina garisan pembahagi. Bina garisan pembahagi. Kita nak bahagi 2 garisan berkenaan. So, kita kena bahagikan perentas AB dan bahagikan perentas CD. Ada siapa yang tak faham di sini? Tak faham? Kena ulang. Faham. Faham Okey. Yang lain faham tak? Tak faham saya nak kena demo lah pula. 2 garisan perentas berkenaan. Okey. Awak start bahagi, cucukkan di betul-betul A kat sini. Jangan ambil hujung ni. Hujung ni just lebihan garisan perentas sahaja. Jangan ambil kat situ pula. Okey. Dia punya titik adalah berlaku di persilangan bulatan dan juga garisan perentas yang kita provide. Jangan tersalah cucuk titik bila you buat pembahagi 2 jarak yang sama di atas perentas AB dan juga perentas CD. Jarak AB dan jarak CD adalah jarak yang kena pada lilitan bulatan sahaja. Itu adalah jarak perentas. Garisan lebihan yang saya bulat-bulatkan tu tak dikira. Understand? Boleh faham Benda ni benda ni agak orang kata apa nampak macam simple, tapi kadang ada juga pelajar yang ambil hujung sini yang dekat tempat saya bulat. Salah lah. Okey, nombor 1 clear, nombor 2 pun clear. Nombor 3 saya rasa tak ada masalah. Okey, persilangan bila dah awak bahagikan AB tadi, ni adalah jarak ni guna jangka lukis lah. Okey. Pemilihan jejari dia juga adalah bebas, tapi kedua-dua kena sama. Apa maksud kedua-dua sama? Okey, katalah you dah ambil jarak A pergi ke lengkung yang ini Lengkung nombor 1 contohlah A pergi ke lengkung nombor 1, you dah ambil dia punya radius. Okey, kekalkan A1, pindahkan jangka lukis awak ke B. B juga akan awak lukis lengkung di sini di mana jarak dia juga adalah B1. Kena sama. Boleh faham? A1 dan B1 menggunakan jejari yang sama. Barulah boleh kita buat garisan membahagi di sini di mana bahagian tengah ni, okey, katalah O, okey, AO saya akan sama dengan OB saya. Boleh nampak tak di situ? Hello? Nampak. Tak nampak bagi tahu Kita nak supaya awak jelas lah. Okey, begitu juga kita akan apply kaedah yang sama bila mana kita nak bahagi 2, okey, jarak CD. Kita akan ulang balik langkah pada bahagian yang pertama tadilah di mana kita buat pembahagi AB tadi. Boleh faham
So yang ketiga pun tak ada masalah. Sekarang bila dah selesai semua, you akan buat garisan ni sambung. Yang ini pun sambung. Maka ada persilangan pembahagi dua perentas. Ini adalah pusat bulatan yang dikehendaki. Ini adalah pusat bulatan yang dikehendaki lah. Yang kita nak cari. Iaitu pusat O. So kita dah dapat determine, dah dapat detect kita punya pusat bulatan. So ini adalah kaedah dia. Okey, ada soalan tak setakat itu? Cikgu, Ya. apa bukaan jangka lukis dekat A ke B kira guna sama juga untuk C dengan D? Tak, boleh bebas je. Tak ada masalah. Dah macam tak semestinya kan dah sama. buka sama dekat A dengan B. Kira bukaan Ya. sama juga lah kita guna untuk C dengan D. Kalau you nak guna sama pun boleh, tak sama pun boleh. Tak ada masalah. Oh. Boleh faham? Boleh. Boleh faham So awak punya A pergi ke 1, boleh juga awak apply D1 benda yang sama, and then C1 you apply benda yang sama, iaitu jejari yang sama. Tak ada masalah. Okey? Jarak dia adalah bebas tapi ada syarat dia. Katalah you dah pilih A1 Katalah saya tulis kat sini jejari. Okey. A1 awak dah pilih. Awak dah pilih dah jejari sekian tu. A1. Okey. Awak akan gunakan jejari yang sama untuk mewakilkan lengkuk pada B1. Tak boleh ambil jarak lain. Boleh faham tak maksud saya? Boleh. Tadi awak pilih A1. Lepas tu B1 pun pakai jejari yang sama. Okay? So maksud saya di sini adalah samalah. Yang ni sama. Jejari sama. Okay. Katalah you nak pergi pula pada pembahagi 2 untuk perentas CD. Okay? So saya boleh aja guna C1 sama dengan D1 atau saya tak nak ambil jarak 1. Saya pilih pula jarak lain. Tapi saya gunakan C2. Tapi wajib di-follow oleh D2. Atau C3, D3. Dia tak boleh, okey, ni masih okey. Okey, dia tak boleh macam ni. C1, awak ambil D2. Yang ini tak boleh, tak dibenarkan. Awak faham ke tidak? Oh, kira jarak yang sama kena guna dekat setiap ni Ya, satu perentas pakai jejari yang sama kedua-dua belah. Okey, satu perentas lagi pakai jejari yang sama untuk kedua-dua belah. Tapi kalau you nak apply semua sama pun tak ada masalah. Understand? Ni antara law-law yang orang tak tahu. Okey, tapi awak saja yang tahu bila mana you nak build up pembahagi garisan, nak detect pusat bulatan berada di mana bila bulatan sahaja diberi pada awak. Okay, understand or not? Yes. Okay, good. Yang lain boleh follow So, bila bagi bulatan, boleh detect pusat dia menggunakan kaedah. Menggunakan kaedah yang ini. Saya rasa boleh, saya nak proceed. Boleh Okay, good. Okay, sekarang paparan jelas Mesti boleh nampak paparan biru saya? Jelas. Nampak. Okay, good. Okay, sekarang ni awak diberi satu lengkuk. Bila dia sebut lengkuk, mestilah ada pusat. Lengkuk adik-beradik dengan pusat. Okay, kalau lengkung, dia tak ada pusat. Boleh faham? Okay, macam mana pula lah cara awak nak detect pusat bulatan pada lengkuk ni? Siapa-siapa yang ada idea boleh share? 1 second. Fikir. Buat garisan pentas dia. Yes, very good. Okay. Dia lebih kurang macam ni. Bina satu garisan perentas, kena hujung ni ke sini pun tak ada masalah. Ni saya tunjuk dulu sekejap lagi saya akan padam. Okey, katalah ni bahagian A, ni bahagian B, saya gunakan B titik yang sama untuk buat BC. Okey,
So saya ambil jangka lukis, saya dah pilih dah A1, saya akan buat lengkung sini B1. Okay, so saya akan lukis gini. Saya akan pilih B1. Saya tak ubah saya ambil C1, saya akan lukis sini, saya akan sampaikan ke sini. Okay, ini adalah pusatnya O. Setelah selesai, saya dapat saya punya pusat yang diwakili oleh lengkuk, di mana bulatan ni dia bagi kawat hanya sebahagian. Dia tak bagi bulatan full. Itu kaedah yang simple lah. Okay, so tadi kita ada sebiji bulatan. Kita apply kaedah yang sama. Tapi sekarang soalan yang berikutnya kita ada lengkuk. Kita masih kena apply kaedah yang sama. Di mana kita akan ambil balik kaedah nombor 1 kita tadi, iaitu buat garisan perentas di atas lengkuk berkenaan secara bebas. Okay, at least 2 garisan perentas. Dan setiap garisan perentas berkenaan perlu dibahagi kepada 2, di mana jarak tu adalah sama. AB, BC adalah bebas. Okay, boleh faham setakat itu? Bolehkah? Dia padam? Itu yang saya conting. Boleh Okey, kita proceed. Okey, dia minta bina 2 garisan perentas. Okey, samalah macam yang saya lukis tadi. And then dibahagi 2. Okey. This one also dibahagi 2. Dapatlah dia punya pusat di situ. Itu yang dikehendaki. Semuanya dalam garisan binaan. Apa maksud garisan binaan, kelas? Masihkah kau ingat? Apa yang dimaksudkan dengan garisan binaan? Sambil-sambil tu saya nak check lah. Ingat ke tak ingat sebab garisan dah kita lalui. Dah habis belajar. Okey, apa maksud garisan binaan? Cerah dan halus. Dia agak dia tak tebal. Okey, sebab itu bukan lagi penamat jawapan dia. Okey? Boleh faham Okey, next. Okey, sekarang ni dia tak bagi bulatan. Tapi dia minta pula kita bina bulatan. Dia hanya berikan titik A, B dan C. So, how are we going to solve this problem? Do you have any idea? Sebab kadang-kadang bila awak tengok tu, awak nampak, sebenarnya macam gini. Boleh share your idea? If you have any? Boleh tak kelas? Dia bagi pusat siap-siap je kau. Dia tak bagi. Dia minta kita cari. Pusat kena carilah sebab kita nak bina bulatan. Yang ABC tu? ABC adalah titik yang duduk di atas bulatan. Contoh macam ni lah. Sambung. Saya ada bulatan. Ni A, sini B. For example lah. Ni adalah keadaan dia. Do you have any idea? Sambungkan titik ABC tu. Yes, ni siapa? Lakuan. Okay, good. Okay, kita akan sambungkan garisan. Kita boleh pilih lah. Sama ada A, B ke nak sambung. Tapi mesti 2. Mesti ada 2 garisan perentas. Okay, wajib minima 2. Kalau nak buat maksima, 3. Boleh je. Tapi orang kata just for counter check je lah at the end. Okay. Tapi minima mesti wujudkan 2 garisan perentas di mana awak hanya perlu sambungkan titik-titik tu sahaja menjadikan dia kepada garisan perentas. Okey, langkah pertama. Bina 2 garisan AB dan BC. AB dan BC ni dia pilih BC lah. Kalau dia tak nak pilih BC, dia boleh je pilih AC. Understand? And then ulang balik langkah yang sama. Macam soalan nombor 2, nombor 1 kita tadi. Okey, bahagikan jarak perentas yang mana kita sambungkan garisan AB. Okey, dapat garisan pembahagi perentas. Begitu juga kita apply kaedah yang sama pada garisan BC. Okey, saya rasa awak boleh follow. Okey, kita dah dapat pun pusat bulatan. So, kita nak buat apa yang seterusnya? Any idea? Jangka lukis. Lukis bulatan. Ambil jangka lukis. Yes. Okey, so lastly kita akan pusat O dah dapat. So ambil jangka lukis.
Okay, check for the radius. Make sure radius O pergi ke B, radius O pergi ke A, radius O pergi ke C adalah radius yang sama. Apa jadi kalau tak sama? Maksudnya drawing awak tak tepat. So you have to do it all over again lah. Understand? Kadang bila awak dah siap, dah dapat pusat O, tiba-tiba you pilih radius OA, tiba-tiba OB tak masuk. OC pun tak masuk. So you have to counter check lah. Mungkin ada berlaku sedikit technical problem. Mungkin jangka lukis awak terkehel ke. So you have to counter check. Nak mudah, you have to do it all over again lah. Just to make sure you pun jawapan tu memang betul-betul tepat. Okay, so line yang color biru di sini mewakilkan garisan jawapan awak yang terakhir. So apa yang perlu awak buat, you perlu hitamkan garisan yang color biru di sini sebagai garisan objek. Pada awak garisan warna hitam lah, jangan pakai biru pula. Yang ni untuk lukisan kita di dalam sini sahaja. Understand? So kita dah siap, dah dapat detect pusat bulatan, terus dah lukis bulatan sebagai garisan objek awak, iaitu jawapan final dia. Okay, ada soalan setakat ini? Ada soalan tak? Tak je, tak ada. Paparan masih okey, paparan masih jelas kat awak Okey, kita Jelas, proceed. jelas. Boleh, boleh. Okey, good. Adakah saya terlampau laju? Dah. Okey je. Dah. Okey. Okey Okey, yang berikutnya. Tadi diberi dekat awak titik ABC. Sekarang dia bagi dekat awak satu segitiga. Dia minta kita binakan satu bulatan terterap. Okey, terterap. Maksudnya ni ada segitiga. Okey, minta buat bulatan. Bulatan tu kena macam ni lah. Oh, lebih kurang gitu. Understand? Istilah-istilah ni adalah istilah yang penting yang perlu awak ketahui. Kalau you tak tahu, you tak boleh nak proceed lah. Sorry. Okey. Boleh faham? Dapat gambaran macam mana kita nak buat? So, mudah sahaja. AC tu adalah salah satu perentas. Okay. BC juga adalah salah satu perentas. AB juga adalah salah satu perentas. So, saya kata tadi, garisan perentas minima dia adalah 2 sahaja. So, you can choose either one. You boleh pilih AC untuk dibahagi 2. You boleh pilih AB juga untuk dibahagi 2. Atau boleh juga awak pilih BC sebagai garisan perentas untuk dibahagi 2. Either two. Okay, mana-mana satulah yang awak rasa mudah untuk awak. Okay, so langkah yang pertama dia tuliskan dekat awak. Okay, bina 2 sama sisi AC. Okay, dibahagi 2 kan AC. Okay, dibahagi 2. Nampak Saya harap apa yang saya cakap tu sampai kepada view awak benda yang samalah. Kita tak nak lah supaya dia delay ke apa ke. Saya cakap di sini dekat awak belum sampai. Okey, dia gunakan BC di sini untuk dibahagi 2. Boleh dah dapat pusat pun. Tak sempat nak tunjuk dah dapat pusat. Okey. So, pilihlah O pergi ke A atau O pergi ke C atau O pergi ke B sebagai radius yang nak awak lukis bulatan berkenaan. So, siap? Satu bulatan bila mana diberi segitiga pada awak dan terterap lilit. Ini adalah kaedah dia lah. Okey, boleh Shall we proceed? Ini simple je kan? Boleh? Boleh. Okay, good. Next. Tadi terterap lilit istilah dia. Okay? Ingat Sekarang terterap luar. Nampak? Masih nak bina bulatan. Tapi tengok sini Okey, ni adalah Bila terterap luar, kaedah dia lain sikit lah. Okay, you tak boleh nak bahagi perentas tu. Awak tengok sini Maksudnya ada satu lagi bulatan di sebelah luar daripada segitiga.
bulatan tu akan duduk di sebelah sini ah. Ni. Nampak arrow saya? Bulatan tu akan duduk di sini. Okey. Tengok betul-betul. Sekejap lagi kita akan ulang. Kita nak tengok kedudukan dia berada di mana. Okey, dah dapat pusat. Bulatan dia akan duduk di sebelah luar segitiga awak. Okey. Kaedah dia agak complicated. Tu. Faham tak maksud dia? Boleh faham maksud dia? Kita tengok semula. Okey, tertera sebelah luar. You dah dapat gambaran. Sekarang ni awak hanya panjangkan AB dan AC. Okey, saya panjangkan AB. Okey, di situ kita buat pembahagi sudut. Nampak Dia jalan sekata dengan apa yang ada pada paparan saya. Hopefully lah pada view awak. Boleh Boleh ke kelas? Boleh. Okay, good. Tengok betul-betul. Tak boleh saya akan ulang. Saya akan explain. Saya nak awak faham. Okay, setakat itu. Saya rasa boleh follow Saya dah dapat pusat dia. Okay, setakat tu boleh? Sorry, anak saya baru habis exam. Boleh. Okay, bila dah boleh di sini, awak masih ingat tak kaedah kaedah mangkuk yang saya pernah cakap dengan awak sebelum ni? Boleh tak kaedah mangkuk? Ingat lagi tak? Sebab kita nak apply di sini. Boleh tak? Atau dah lupa kaedah mangkuk? Lupalah tu. Katalah saya ada pusat O kat sini. Okey. Saya nak buat bulatan dekat sini. Nampak ni? Bulatan dalam ni. Nampak tak? Apa yang saya tunjuk ni? Saya tak boleh terus nak buat sebab saya tak tahu dia punya radius. So, apa yang perlu saya buat adalah saya ambil jangka lukis. Okey, saya buat mangkuk. Boleh faham tak? Pada garisan katalah P, Q, R saya. Okey. So, pusatnya di O. Sekarang ni saya nak buat mangkuk di garisan PQ. So, bukaan saya adalah bebas as long as jari saya mesti melepasi O pergi ke garisan PQ. Kalau you buat jari pendek, you punya lengkuk tak sampai pada bulatan. So, itu tak boleh nama mangkuk lah sebab kita nakkan persilangan yang berlaku antara mangkuk awak dengan garisan PQ. Do you understand that? Hello, class. Respond, please. Yes, understand. Okay, good. So far ada seorang je student saya kat sini. Yang faham lah, yang lain I don't know. Okay, next step. Berpusatkan di O. Awak akan pilih radius yang bebas tadi. Okay, untuk buat lengkuk sini satu. So, saya dapat ni. Kenapa saya buat kaedah mangkuk? Sebab kita nakkan sudut 90 di sana. Satu. Saya dah dapat O pergi ke, let's say, we label here as a Z. Okay. Zakwan. OZ saya dah dapat. So sekarang ni saya nak pergi pula pada garisan normal. Okay, yang ini adalah nama dia garisan normal. Macam orang lah kalau tak normal tak boleh. Dia kena normal ada dulu baru boleh jalan. Garisan normal adalah garisan serenjang di mana dia membentuk 90 darjah pada garisan PQ. Saya akan wujudkan garisan serenjang ataupun garisan normal di situ di mana saya akan ulang kaedah mangkuk juga, tapi mangkuk saya akan akan pergi kepada garisan PR pula. Berpusatkan di O, saya akan buat mangkuk di PR. Okey, dapat tak apa yang saya maksudkan? Dan saya akan buat pembahagi. Okey, saya akan dapat garisan situ. Sini automatically akan dapat 90 darjah. So, saya dapat O pergi ke sini pun mestilah Z juga. Kat sini Z saya tadi. Sekarang radius OZ saya dah jadi sama. Mesti samalah. Bila dah sama baru boleh buat bulatan di dalam situ. Boleh faham ke tidak?
Hello, Boleh, hello, boleh. hello. Boleh. Boleh So sekarang bulatan saya dia akan berpusatkan di O kita. Saya akan buat bulatan cantik macam tu. So bulatan saya yang colour hijau tu dah siap. Sekarang ni saya nak apply di sini pula. Kita nak lukis. Tadi saya conteng. Sekarang ni awak tengok yang betul-betul. Boleh tengok semula. Okey, O dah dapat. Kita nak apply kaedah mangkuk. Okey, tu. Dia start dengan BD. Okey. Dia bahagi dua. Dia buat mangkuk Okey, O pergi ke persilangan. Okey. Next, dia akan buat mangkuk di sebelah CD. Saya lajukan. So, dapat kita punya bulatan. Okey, ada siapa yang tak faham? Boleh ke tak boleh? Dia buat mangkuk tu Boleh dia, ke tak boleh? dia buat mangkuk tu dia cucuk dekat O lah. Dia cucuk di O. Dia cucuk di O. Dua-dua belah. Oh. Dua-dua belah. Cucuk dekat O. Yap. Jangka lukis awak yang tajam akan di centered pada O, dicucuk di O, and then pilih radius yang melebihi garisan O pergi ke CE, O melebihi garisan radius dia melebihi garisan BD. Boleh? Boleh? Dia ulang lah pula. Saya BC tu? rasa Yang garisan BD BC pun benda tu yang sama. kan ada. Oh. Okay. BC adalah pembahagi sudut. Ni. Okey, nampak tak BC? Nampak. Sebab daripada BC yang kita dapat O kita. Ni bukaan sudut sini. Ni. Nampak tak colour hijau saya? Ataupun tak jelas? Nampak. Nampak okey, good. Okey, boleh faham bagi siapa yang tanya tadi tu? Boleh. Ini saya ulang balik. Ni garisan ni awak kena panjangkan. Okey. So sini buat sudut. Sini buat sudut. Okey. And then daripada sudut tu dibahagi dua. Ni. Yang kuning ni akan dapat pusatnya O. Boleh ke? Boleh. Jelas daripada O, kita akan Jelas. buat mangkuk. Clear. Line clear? Boleh Clear. tak boleh bagi tahu. Boleh. Mata awak tak boleh lah tengok kat tempat lain. Awak kena sentiasa fokus. Okey, kalau boleh. Okey. Okey, yang seterusnya terterap dalam. Tadi bulatan ni istilah highlightkan. Okey, bila sampai soalan modul yang soalan dia lebih kurang macam ni lah, awak highlightkan pada soalan. That's why soalan wajib dibaca terlebih dulu. Apa maksud dia? Maksudnya bulatan akan duduk sebelah dalam. Macam tu. Tapi kena. Kena. Perentas semua kena. Pada satu titik tangent. Bukannya bulatan duduk tengah-tengah macam dia. Yang tu salah. Dia mesti kena pada titik tangent. Okey, so dapat gambaran apa yang kita perlu buat. Kita nak dapatkan lukisan yang macam mana jawapan akhir awak. Bolehkah? Boleh follow lagi? Boleh. Okey, terterap. Boleh Okey, bina satu bulatan. Istilah penting baca soalan. Highlightkan. Ambil highlight tu, tolong gariskanlah dekat satu bulatan terterap dalam. Bila terterap dalam, ini kaedah dia. Kalau terterap lilit, ini kaedah dia. Terterap luar, ini kaedah dia. Kena faham lah. Okey, so apa yang kita perlu buat adalah you kena bahagi sudut. Tadi yang kita buat terterap di lilit tu, dia bahagi perentas. Tapi bila terterap dalam, kena bahagi sudut. At least 2. Boleh ke? Boleh nampak dia punya differentiate between these two method.
Satu yang bahagi perentas, satu bahagi sudut. Bahagi sudut bila mana? Bila keadaan yang macam soalan 6 saya lah. Understand Okey, bahagi sudut ada masalah tak? Ada masalah bagi tahu. Kita demo. Tak ada Sudut boleh je ambil sudut ACB ke, CAB ke, ABC, mana-mana. 2 sudut. Cukup lah. Okey, dah dapat sudut, kita dah dapat pusat bulatan. Okey, saya nak tanya. Awak dah dapat pusat bulatan. Okey, boleh tak awak terus buat bulatan selepas step yang ini? Just want to ask you. Boleh ke tak boleh? Syasha? Mana Syasha? Tak, cikgu. Tak boleh. Boleh ke tak boleh? Rasanya. Tak boleh. Nak buat apa kalau tak boleh? Kena ada step apa dulu? Mangkuk. Yes, very good. Okey, kena ada kaedah mangkuk. Mangkuk kena ada 2. Minima adalah 2. Boleh semua Okey, kita just ulang balik sahaja. Kaedah ni kadang-kadang dia digunakan untuk soalan-soalan yang berikutnya. So, kaedah mangkuk dah Syasha bagi tahu kat kita. So, kita apply lah. Dia pilih mangkuk daripada O pergi ke D bahagi 2. Kita dah tunjuk tadi. So, dia pilih pula garisan AB untuk dapatkan mangkuk. Okay, so tujuan garisan mangkuk, mangkuk ni dibuat adalah untuknya. Sudut 90. Nak bagi tahu jejari. Jejari apa nak guna? Okay, jejari OD. Okay, sama dengan jejari O pergi ke E. Dia nak jelaskan awak yang itu. Sebab tu kena pakai kaedah mangkuk. Boleh Okey. Titik D. Okey. Titik D. Okey, dan E merupakan titik apa nama dia? Kok lah dalam soalan dia tanya. Titik apa nama dia? Titik apa kelas? Titik tangent. Yes, very good. Okay. Nama dia adalah titik tangent. Titik tangent ni adalah nak bagi tahu dekat awak, bila bulatan yang awak lukiskan, dia tak akan dapat, katalah ni saya punya segitiga, bulatan awak tak akan dapat macam tu. Bila dapat macam tu, maka tak akan berlaku titik tangent pada bulatan berkenaan lah. Titik tangent ni akan hanya ada satu sahaja di tempat yang kita dah tentukan. Kat mana titik tangent dia supaya berada. So bulatan yang betul dia akan dilukis di dalam ni sahaja. Just nice. Kena pada satu titik tangent. Tak boleh macam bulatan yang saya buat tadi. Ada kat sini berlaku. Dia dah terkeluar daripada garisan segitiga awak. So that's why kaedah-kaedah ni perlu awak terapkan dalam awak punya langkah-langkah kerja masa kita nak buat kita punya drawing. Titik tangent kena ada. Okay, garisan normal tu adalah garisan serenjang membentuk sempurna jawab lah. Okay, at the end, ambil je jangka lukis, cucukkan di O, pilih you punya radius. Radius awak for sure akan jadi sama OD, OF, OE. Kalau tak sama, itu adalah masalah technical awak lah. So, you have to do it all over again. Just to make sure you punya drawing adalah tepat. Accuracy dia perlu dititik beratkan dalam drawing lah. Okay, so last kali dia akan lengkapkan dia punya bulatan. Okay, menggunakan garisan objek. Sudah siap kita punya bulatan terterap dalam segitiga. Ini adalah kaedah dia. Apa jadi kalau you tak ada garisan ataupun langkah kerja yang color merah, tapi awak terus je buat bulatan yang color biru tu? Boleh tak kita bagi markah penuh dekat awak? Tak boleh. Okay. So macam you try and error. So macam we won't give you. Tak boleh Tak boleh Okay, good. Boleh faham setakat ni? Boleh? Boleh. Boleh. Okay.
Ini dah masuk advance sedikit. Saya akan sambung. Boleh ya? Kita akan berhenti pukul, start dari pukul 11.30 lebih kurang. Tunggu awak. So pukul 1 kita akan start lah. Lebih kurang macam gitu. Okay, bab yang ini dia agak complicated sedikit. So saya nak tunjuk boleh je. Dia takut awak cram lah. Okay, sebab banyak benda kita dah buat pagi ni. So yang ini saya just tunjuk roughly. Okay, kita akan jelaskan for our next coming class lah. Tak boleh bagi semua-semua, lepas tu awak pun tak dapat. And then saya pun kelas tak semua join, jadi tak berapa nak sonok lah. Sebab kita nak kena explain, nak kena ulang balik. Masalah kawan-kawan yang tak join tu lah. Saya agak hairan lah bila kelas dah habis. Bila saya minta jelaskan kenapa tak hadir, baru nak bagi tahu. Saya dah ingatkan lah. Kalau tak dapat hadir, just PM lah bagi tahu. Okay, boleh setakat itu So yang ini adalah hasil jawapan. Kita tak akan proceed untuk hari ni lah. Okay. Kejap I will end our session today. So saya nak off saya punya. Kejap I'll stop my recording. Okay, ada 9, 10, 11 tak ada. 9, 10 orang sahaja. Stop. Sekejap